Assalamualaikum, saya Syaraho. Hari ni kita akan cakap pasal tips kalau korang nak mula menulis buku ataupun cerita. Alright, so katakanlah korang ada rasa nak menulis. Korang nak menulis ni, nak menulis. Dah ready dah nak menulis. Basically korang ada idea lah dalam kepala. Tapi cuma bila nak menulis tu, korang macam tak pasti nak start menulis tu dari mana ataupun macam mana nak start menulis. So tips ni saya buat dulu masa saya awal-awal menulis dulu. Saya nak biasakan diri menulis. So saya nak share lah apa yang saya pernah buat. Tips yang pertama, korang kena tahulah korang nak tulis pasal apa. Basically get the idea, korang nak tulis pasal apa. So kalau macam buku ataupun cerita, basically apa benda, apa dia yang korang nak tulis. Kalau macam cerita tu, siapa watak dia, kiranya wataknya apa, ceritanya macam mana, what happened, and how the story goes on lah. And kalau buku macam bukan fiction kan, korang nak tulis, basically macam apakah tema utama, topik apa yang korang nak tulis. And then daripada topik tu korang pecah-pecahkan lah apa topik-topik yang korang nak sebut lah. Pokoknya korang ada rough idea lah nak tulis apa. Sebab kalau tak ada idea nak tulis apa, macam mana nak menulis kan? So kenalah ada benda yang korang nak tulis dulu. Alright. So yang kedua, bila korang dah tahu apa benda yang korang nak tulis, so korang kena pilih lah apakah platform ataupun medium yang korang boleh tulis dan share untuk orang lain baca. So basically platform ni contohnya media sosial lah yang paling mudah. Sama ada korang nak tulis kat Facebook, kat Instagram, Twitter, ataupun macam platform lain macam WordPress, blog, ataupun kalau tulis cerita biasa orang berkumpul dekat Wattpad. So platform ni dia penting bagi saya lah. Yang pertama supaya kita biasa menulis. Yang kedua supaya kita biasalah share tulisan dan cerita kita lah kepada orang untuk baca. Especially kalau kita ada plan untuk publish buku, kenalah biasakan diri untuk share tulisan kita. And lagi satu, saya suggest platform media sosial ni supaya kita pun practice jugalah. Sebab kalau kita letak cerita kita ataupun tulisan kita dekat tempat yang semua orang boleh tengok, basically kita biasalah orang bagi feedback. So kalau macam kita dah ada buku yang dipublish tu, memang biasalah orang review ke, baik ke, kritik apa semua tu kita dah biasalah. Kalau kita konsisten menulis dekat social media ni, kita boleh improve lah each time. Especially kalau ada orang komen kan, orang komen suggest cuba tulis pasal ni ke, ataupun cuba boleh explain better macam ni ke. So kita boleh improve tulisan kita each time daripada feedback orang. And bila kita dah biasa menulis, kita memang akan improve lah secara organik tu. Maksudnya kita lama-lama tu kita akan nampak lah apakah cara-cara menulis dengan lebih baik itulah. So basically practice makes perfect. Dia macam kalau kat platform, kalau kita ada platform macam social media ni, macam killing two birds in one stone. Wah, peribahasa BI kau sambil menyelam minum air kau. Yang ketiga, bagi saya baguslah kalau baru nak menulis ni, kita kena start mulakan habit ada nota yang boleh dibawa ke mana-mana ataupun basically phone lah untuk kita catat idea. Sebab basically idea memang datang secara random. Cuba bagi tahu kat mana je korang selalu dapat idea. Kalau saya macam tengah dalam shower lah, tengah driving lah, time tak boleh nak menulis, tak boleh nak mencatat, time tu dia datang. Kalau ada tempat yang kita boleh macam record audio, kalau phone lah kita boleh record audio ataupun mencatat, ataupun kita ada buku nota lah. Kalau jenis yang suka mencatat, make sure buku nota tu senang lah nak dibawa ke mana-mana. So kalau ada idea je, kita jot down terus lah. So basically idea ni dia memang cepat hilang. Macam kita ada idea and then kita buat benda lain, basuh pinggan ke apa, kita dah lupa dah idea tu apa. So kalau kita tak catat, rugi. Sebab idea ada banyak. Sebab biasanya kalau idea macam tu dia datang secara random kan. And kadang-kadang kita ada projek menulis tu, kita tengah tulis A, tetapi idea tu datang macam dia tak semestinya berkenaan A, tapi mungkin dia macam projek-projek kita akan datang manalah kita tahu kan. So walaupun kita tak guna idea tu sekarang, but kalau kita ada macam satu nota yang kita boleh catat semua benda, it's good to have untuk kita refer balik. Kalau tak macam sayang lah, macam nanti dia jadi macam ni. Aku pernah lah fikir pasal ni dulu, aduh aku tak ingat sebab tak catat. So kalau kita catat, kita boleh refer back. Buku nota saya macam ni. Okay, so basically
Ni buku nota saya. Memang tak handy sebab kalau saya keluar jalan-jalan memang saya guna phone. Ini untuk saya jot down idea kalau saya kat rumah lah. Kalau saya dekat rumah, saya jot down idea kat sini. Kalau saya nak menulis novel pun saya akan conteng kat sini. So basically dalam ni memang penuh lah. Oh ya Allah. Jangan jadi macam Syarah. Buku dah lunyai sampai. So ni macam ada saya buat nota drama Korea. Ni random idea saya nak buat cerita fantasi. Tak tahulah bila saya nak buat cerita fantasi ala-ala Lord of the Ring, The Hobbit tu, tapi saya catat je. So the point is catat. Walaupun buku tu sampai lunyai. Saya kedekut, tak nak tukar buku. And last but not least, kalau korang nak start menulis buku ataupun novel, ya korang kena start sekarang. I mean not literally sekarang, but right now. Korang kena start lah. Basically push diri korang untuk start je tulis dulu. Biasanya benda yang menghalang kita daripada start ni sebab kita fikir macam cerita aku tak sedar lah. Macam type padam. Type padam. Kalau korang tulis and korang tak suka lah apa yang korang tulis tu, kalau saya akan save as banyak benda. Ataupun saya macam akan buat satu Word document ni. Saya akan tulis rejected scene sebab saya macam sayang nak delete. Sebab basically kadang-kadang rejected scene tu bukan sebab dia tak best ke apa. Kadang-kadang macam idea tu tak sesuai. But we can always recycle idea kita tu di kemudian hari. So bagi saya start je dengan apa yang ada. Percayalah memang tulisan awal-awal kita memang tak sedap. In fact sentiasa akan ada ruang untuk kita menambah baiklah tulisan kita. Tapi kalau kita tak start somewhere, macam mana kita nak improve tulisan kita kan? So bagi saya cara paling cepat kita nak improve tulisan kita adalah we just write, get it out there somewhere and dapatkan feedback daripada orang lah. And kalau korang memang work with editor ataupun memang ada plan macam tengah in discussion with editor untuk work on manuskrip, mungkin korang boleh tulis and dapatkan feedback editor. Ataupun kalau korang macam baru nak menulis, memang baru nak start menulis, macam saya dulu, saya suka tulis dekat test pad sekolah and saya minta lah kawan baca and then tanya dia best tak, apa benda, nak tulis cerita apa lagi. Basically benda macam tu lah. Start je tulis. Yes, ketakutan tu ada, tapi jangan biarkan ketakutan korang tu menghalang apa yang korang nak. Ketakutan tu ada supaya kita jadi lebih prepare. Kita takut cerita kita tak sedap, tapi jangan sampai ketakutan kita tu menghalang kita daripada start menulis. Yes, kita takut cerita kita tak sedap, tapi kita sentiasa boleh improve selepas dapat feedback. So insyaAllah itu sahaja tips menulis daripada saya. So korang yang dah menulis, apa tips korang masa awal-awal dulu? Cuba share dekat komen. Saya pun nak tahu juga, mana tahu macam ada benda yang saya boleh improve and tokok tambah tips-tips yang saya tak pernah buat but it's also useful untuk orang kat luar sana. Okay, InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ini and subscribe. Kalau korang nak tengok video-video saya tentang tips-tips menulis di masa akan datang, atau korang ada cadangan lain, video apa lagi yang patut saya buat di masa akan datang, boleh komen dekat bawah. Terima kasih lagi sekali kerana menonton video ini. Harap-harap dia bermanfaat. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Tangan tu apa sangat? Macam tak ada idea. Aku cakap ni. Alright. Beginner's tip. Basically saya juga saya buat jugalah dulu. Aku buat jugalah. Korang pernah tulis thesis? Boleh punyalah tulis non-fiction. Apa benda aku merepek ni? Blog. Ada lagi korang guna blog? Mungkin ada. Mungkin sebab kalau macam ni lah. Baik untuk kita.